Assalamualaikum. Terima kasih, Nek. Okey, kalau kita perhatikan balik di sepanjang Dream Chaser ni ditubuhkan, kita bermula meeting yang dikendalikan oleh Founders Platinum, Nek dan Lin. Tak pernah miss bersama dengan Kak Nap. Tapi pada malam ni oleh kerana sebab-sebab tertentu kita tahu daripada segi COVID dan sebagainya. Jadi malam ni Nek tak bersama dengan Kak Nap dan Abang Salwi dengan Lin. Okey, walau macam mana pun kita punya meeting kita teruskan juga. So terima kasih kepada yang bertugas dan apa namanya yang begitu mantap dan sebagainya. You are really leaders dan letakkan sepenuh komitmen. Tapi kita ada tadi yang menyampaikan success story. You tengok macam mana cara percakapan dia, susunan ayat dia, macam mana cara dia mendapat cabaran dan sebagainya yang begitu sukar sekali. Tapi kalau kita tengok balik, tak ada orang yang lalui macam kesukaran yang dia lalui. Waktu itu dia menangis, macam mana susahnya dia nak hidup. Bukan nak nak cari kemewahan, tapi dia nak hidup, dia nak makan. Masa tu dia cerita betapa susahnya dia dengan heater yang rosak, makan Maggi. Tetapi kalau you tengok balik dengan konsisten dia, persisten dia, akhirnya dia berjaya. Yang the strongest kita panggil Crown Ambassador, sebab dia punya leg Crown Ambassador dia semuanya lokal di Malaysia. Dan sekarang dia pun duduk di mana? Di overseas sana. Dan nama pun dah tukar. Kalau dulu dia Kim Sun, sekarang Charlie Lee Kim Sun. So Kwee Chu sekarang jadi siapa? Linda Kwee Chu. So that means kalau kita tengokkan balik, MWay adalah memberi kita peluang dan ruang untuk kita merubah cara kehidupan kita. Bukan saja untuk kita berubah daripada sudut kita nak mendapat pendapatan, lifestyle, kehidupan dia bertukar totally 360. Kalau kita tengok balik bagaimana dia dulu, macam mana dia sekarang. Tetapi satu yang kita nampak, dia memang begitu humble. Walau dari dulu dia susah sampai dia dah menjadi kaya raya dan dia tidak pernah bertukar dia punya attitude dia, sikap dia. Kak Nap masih ingat yang terima kasih yang teramat sangat. So Kak Nap mencapai tahap diamond. So pintu hotel Kak Nap diketuk di ketika itu. So downline dia kata dia punya upline di Kim Sun ada di overseas, tak sempat nak balik nak meraihkan Kak Nap punya pencapaian sebagai seorang diamond. So this is a bouquet of orchid. Satu orchid yang besar sekali dia punya bouquet diberi kepada Kak Nap. Masa itulah kita tahu betapa humble-nya dia. Sedangkan Kak Nap pun tak dia pun tak apa kenal dengan kita, tapi dia merecognisekan orang lain, appreciate orang lain. Jadi kita jadikanlah itu bukan saja success story dia, tetapi attitude dia yang membuatkan dia begitu berjaya. Sebab kalau kita tengok balik, apa lebihnya dia? Cakap pun tak berpandai, cara tu pun tak berpandai, tapi hati. MWay dibina daripada hati kita. Bila kita hati kita sincere, ingin melihat orang lain berjaya, untuk tolong orang lain nak berjaya dan sebagainya. Itulah satu-satu ciri yang tidak ada kebanyakan kepada pengedar-pengedar yang lain. Sebab kalau kita tengok kadang-kadang baru dah berjaya sikit, dah mula lupa upline, baru berjaya sikit, kita dah mula dah tak nampak orang lain. So baru kita berjaya, kita rasa kita salah yang betul, orang lain tak betul. So please don't do that. Tak ada untungnya kalau kita menyombong, tetapi tak ada ruginya kalau kita humble dan sebagainya. So kita nak kalau boleh cedoklah ilmu yang dikongsikan kepada kita cukup banyak. Tetapi daripada sudut itu kan kita ambil apa yang dia membuatkan begitu berjaya. Nombor satu, dia respect orang. Nombor dua kan, dia tidak pernah bertukar sikap dia. Di mana saja dia berada. Waktu tu semasa Kak Nap jadi guest speaker convention Bumi, dia masa tu dia jadi guest speaker dan dia ditempatkan duduk di Radisson Suite. Kak Nap duduk dekat kita duduk dekat Sunway Hotel. Masa tu dalam berapa ribu Kak Nap punya bilik satu malam, tetapi dia punya bilik satu malam 10,000. At that time tu dah lama sangat
10,000. Tetapi dia pun tak duduk situ sebab dia baru balik daripada overseas, terbang terus ke Malaysia, dia duduk rumah dia. Dia dah jemur dah ni hotel-hotel dia semua. Jadi kita rasa kita menjadikan role model buat kita. Untuk kita jadi dia pegangan, attitude dia, behavior, dan dia punya perhubungan dia dengan orang, begitu humble, dengan siapa pun dia ingat nama-nama kita semua. Jadi malam ni memang bertuah siapa yang dapat dengar kisah kejayaan beliau, yang dia memang poor background, macam mana dia cerita anjing pergi rumah anti tu, orang lepaskan anjing dan sebagainya, semua dia lalui. Sampai masa dia kongsi tu, air mata dia pun keluar, dia menangis, tak boleh bercakap, mengenangkan kesusahan dia. Tetapi Allah sentiasa bersama dengan dia. Kalau you tengok balik, kesusahan itu, kepayahan itu, ketabahan dia, konsisten dia, akhirnya dia begitu berjaya. Jadi kita macam tu juga. Kita akan didatangi dengan kesukaran, kita akan didatangi dengan cemohan, kita akan didatangi berbagai-bagai yang menghalang kita daripada untuk terus berjaya. Tetapi adakah kita give up? Adakah kita terus tak nak buat? So inilah yang membuatkan kita ada kalanya di persimpangan. Sama ada kita nak teruskan ataupun kita berhenti tengah jalan atau kita pusing balik ke belakang. Cuba kita lihat balik. Usaha kita dah kita gunakan agak begitu lama, wang ringgit kita, tenaga kita, usaha dah kita keluarkan. Tetapi bila kita hadapi cabaran, kita nak putar balik. Jadi kadang-kadang kejayaan dah menghampiri dengan kita. Bila kita patah balik, apa pun kita tak dapat. Kita akan rugi selamanya. Tetapi kalau kita lalui juga, akhirnya kita sampai. Yang kita nak bukan berapa lama, berapa cepatnya kita capai. Betapa bukan senang atau payahnya kita mencapai. Tapi yang kita dah capai. Itu yang kita nakkan. So you got to believe yourself. You kena ambil role model sebagai contoh untuk kita jadikan panduan seperti Lee Kim Soo. Kalau susah payah dia boleh terima, susah suka duka dia boleh lalui. Kenapa tidak kita? Jadi bagi kita semua yang nak berjaya, kita kena bersedia menghadapi setiap cabaran yang bakal datang. Jadi jangan rasa jemu, jangan rasa give up. The only thing you have to focus to your dream. The most important, the big why mesti ada dengan kita. Why you masuk MB? Apa yang you nak dapat? Apa yang you nak capai? So for the long term, apa yang you nak? Ending of kita punya usaha kita tadi. So remember that by who or micro, no matter how bad it is, we are going to achieve it. I believe that you will achieve. See you at the top.